Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita ya. Kali ni Mak Tin nak kongsi resipi nasi lemak. Okey, semua suka makan nasi lemak kan? Ke ada yang tak suka? Okey. Tapi nasi lemak ni memang satu Malaysia tahulah, dan satu Malaysia Mak Tin pasti ramai yang suka kan nasi lemak ni. Okey. Nak tahu macam mana Mak Tin sediakan nasi lemak ni? Yang pastinya memang sedap. Nasi lemak ni kalau sambal dia sedap, memang sedaplah nasi lemak tu. Itulah yang penting, sambal sedap. Okey, di sini Mak Tin akan kongsikan resipi nasi lemak dan resipi buat sambal nasi lemak yang sedap, yang ringkas dan sedap. Dan ada yang dah cuba resipi sambal nasi lemak Mak Tin ni, dan dia ada komen, dan Mak Tin akan share komen yang dia dah komen dah buat sambal nasi lemak by Mak Tin ni. InsyaAllah dia kata memang sedap lah. Okey, ni antara komen-komen yang orang dah try lah. Okey, ni salah satu komen yang diorang komen. Inilah dia sambal ikan bilis by Mak Tin. Nampak biasa, tapi rasanya memang padu luar biasa. Itulah penangan sambal ikan bilis ni. Itulah. Memang sedap. Anda kena cuba kerana bahan-bahannya memang sangat-sangat simple. Ramai orang yang tak tahu rahsia ni. Tapi hari ini Mak Tin kongsikan rahsianya. Dan petua turun-temurun by Mak Tin ni. Okey, kita intai dan tengok bahan-bahannya. 3 biji bawang besar, 15 tangkai cili kering, 1 ulas bawang putih, 1 segenggam ikan bilis. Satu biji bawang merah dipotong dimayang, dan bawang putih, 1 biji bawang putih dimayang juga, dan 2 biji bawang besar tadi dipotong, di blend. Okey, bersama cili kering. Yang bahan blend cuma 2 biji bawang besar dan cili kering. Itu sahaja bahan untuk blend. Baik, dalam ni kita guna 3 biji bawang besar, 1 dimayang, okey, dan 2 biji lagi dipotong masuk bersama cili kering untuk dikisar. Okey, mula-mula ikan bilis tu dikeluarkanlah najis-najisnya tu kan. Itulah, bersihkanlah. Sebab kotoran dalam ikan bilis tu tak baguslah kita makan kan. Okey, bersihkan dulu. Okey, sambil-sambil tu cili kering tadi tu kita rendam lah. Kita rendam dengan air panas apa semualah sebelum di blend. Kan. Okey, kopek satu persatu ikan bilis tu. Sebenarnya ikan bilis ni adalah penyedap rasa sambal ikan bilis tu. Rasa padu sambal ikan bilis tu. Sebenarnya sambal ikan bilis ni tak perlu campur bukan-bukan. Hanya cukup hanya ikan bilis. Ikan bilis, kalau kita letak ikan bilis saja, rasa ikan bilis tu memang sedap rasanya. Dan kena ikut cara Mak Tin buat ni, baru anda rasa macam mana sedapnya sambal ikan bilis tu. Okey, ini sambal yang telah di blend lah. Okey, selepas ikan bilis dicuci apa semua tu, ketepikan, kita blend bahan.
bahan tadi. Okey, cili kering dan bawang besar tadi, 2 biji bawang besar. Okey, lepas di blend, masukkan dalam kuali lah. Okey, masukkan minyak, panaskan, masuk bahan kisar tadi. Okey, lepas seketika dah masuk bahan kisar tadi, boleh masuk bahan hirisan tadi. Macam bawang yang dimayang, bawang besar dan bawang putih, yang sebiji bawang besar dan sebiji bawang putih. Okey, lepas tu masukkan ikan bilis yang telah dibersihkan tadi ke dalam sambal tersebut. Okey, macam tu je. Senang je, tapi rasa memang sedap. Anda kena cuba dulu cara Mok Teh ni, baru anda boleh tahu sedap ke tak sedap. Rasa dia memang lain daripada yang lain sambal ikan bilis by Mok Teh ni. Ada yang kakak tu dia dah pernah merasa sambal bilis Mok Teh ni, dia minta dia nak beli sambal Mok Teh ni. Sampai macam tu sekali dia kata memang sedap. Itu orang lain kata, bukan Mok Teh yang cakap, tapi memang Mok Teh rasa sambal ni cara macam ni memang sedap. Anda kena cuba. Ini rahsia tiada rahsia dah, sebab Mok Teh dah kongsi kat sini, maknanya tiada rahsia dah. Rahsia Mok Teh tu dah tak ada rahsia. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam dan sedikit perasa. Lepas tu 1 sudu besar gula. Okey, gula ni terpulang kalau nak rasa manis-manis, lebihkan sikit. Kalau nak kurang cukup, satu sudu besar gula tu pun dah cukup. Okey, kacau-kacau. Ni tips dah petua juga. Sambal sedap ni nak kena api yang perlahan dan renekkan lama sikit lah. Okey, biar betul-betul masak sambalnya tu, baru sedap. Okey, inilah dia sambal ikan bilis by Mok Teh. Nampak biasa, tapi rasa memang luar biasa. Sehingga kakak ipar Mok Teh pun hari tu datang rumah buat lontong kan. Dia pun memang nak minta sikit sambal ikan bilis ni. Sampai bawa balik. Mok Teh tak tipu, betul Mok Teh cakap. Itulah penangan sambal ikan bilis Mok Teh. Ini je sebenarnya, tak ada rahsia. Ini je rahsia yang selama ni Mok Teh buat sambal ikan bilis yang sedap. Tak perlu bagai-bagai lah, letak itu, letak ini. Hanya 4 bahan ni saja. Okey, bawang merah, bawang besar merah, bawang putih, ikan bilis. Itu je. Kan? Tak perlu banyak-banyak. Okey, Mok Teh tak taruh asam ke? Tak perlu. Mok Teh tak taruh asam jawa ke, asam keping ke, tak perlu taruh. Macam gitu aja. Rasa original ikan bilis tu memang rasa apabila kita tambah bahan-bahan yang simple ke dalam sambal ikan bilis ni. Itu adalah tips daripada Mok Teh buat sambal ikan bilis yang sedap. Kalau anda tak percaya, anda kena cuba buat tahu cara Mok Teh ni dulu. Baru anda komen. Okey, lepas tu masuk ke dalam mangkuk dan boleh dihidangkan, boleh dimakan bersama nasi lemak, lontong, apa-apa kesukaan lah. Okey. Dan di sini juga Mok Teh nak kongsikan salah seorang yang dah buat cara sambal Mok Teh ni. Memang dia kata sedap lah. Okey. Dekat sini Mok Teh akan sharekan dia komen. Okey. Inilah dia antara komen-komennya. Okey. Anda semua kena buat tahu dan cuba, insya-Allah. Okey. Sambal dah siap. Kita biasalah kalau nasi lemak ni nak kena lawan dengan telur rebus. Okey, ataupun telur goreng kan. Okey. Tapi Mok Teh lebih suka pada telur rebus lah. Okey, telur tu macam biasa pastikan dibasuh dan pastikan najis tu jangan ada yang melekat kan. Okey, lepas tu rebus macam biasalah. Rebus sehingga mendidih. Lepas tu sejukkan telur tu dan boleh kupas. Okey, di sini Mok Teh nak kasih dengan anda semua salah satu tips mudah nak kupaskan kulit telur. Okey, mula-mula okey, masukkan sedikit air ke dalam telur yang telah direbus tadi. Okey, tutuplah dengan apa-apa pun. Mok Teh tutup dengan pinggan sebab memang tak ada penutup dia. Okey, lepas tu goyangkan telur tu kat dalam. Pastikan tekan ke atas tu, jangan terkeluar air. Lepas tu goyangkan dengan sendirinya pun dia dah pecah
kulitnya tu pun. Kulitnya sendiri dia dah tanggal sebab kita goyang air tadi kan. Jadi senang kita nak kupas kulitnya. Inilah salah satu tips yang Mak Tir selalu amalkan lah. Kalau rebus telur, nak kupas telur. Itulah. Okey, anda boleh cuba cara ni ya. Senang sangat. Nampak? Baik, kupas sehingga habislah ya. Okey, Mak Tir ringkaskanlah ya. Lepas tu kita boleh belah dia lah. Okey. Baik, dah siap dikupas. Okey, lepas tu kita belah lah. Macam biasalah. Okey, belah telur tu. Siap, telur pun dah rebus. Okey, lepas tu kita akan goreng kacang tanah dan ikan bilis. Okey, tips untuk jimatkan masa. Masa nak goreng kacang dan ikan bilis. Masukkan sekali je dalam satu kuali tu. Tak perlu nak goreng ikan bilis dulu, kacang dulu, tak perlu. Terus dia masuk sekali dalam kuali. Campur ikan bilis dan kacang tu, insya-Allah. Goreng dengan api yang perlahan, insya-Allah dia memang garing. Garing dan memang kedua-duanya tu masa kita angkat tu kedua-duanya tu dah masak dan garing dan jimat masa. Itu salah satu tips juga nak jimatkan masa goreng ikan bilis dan kacang tanah. Okey. Last sekali kita akan siapkan nasi lemak. Okey, jom. Mula-mula Mak Tir masukkan dalam 3 cawan beras, sukatan beras lah. Okey, dalam satu periuk ni. Okey, lepas tu basuh macam biasalah. Okey, basuh sehingga bersih lah. Biasa 3 kali bersih. Okey, basuh macam biasa. Dan tips juga nak kasih ni masa basuh beras, okey, supaya apa yang kita makan tu berkat, lebih berkat kan. Okey, masa tu masa basuh beras tu bacalah bismillah dan selawat dan baca surah Al-Kautsar. Itu pun bagus untuk lembutkan hati anak-anak kita. Dan sambil-sambil tu kacau dia tu ikut lawan jam. Jangan ikut jam. Itu salah satu tips juga masa kita nak basuh beras tu. Sebenarnya ada doa-doa yang tertentu. Itulah. Kat sini Mak Tir share jugalah doa-doa yang kita boleh amalkan. Okey. Moga bermanfaat. Baik, untuk buat nasi lemak. Baik, sediakan 1 biji bawang merah, 1 inci halia, 2 simpulan daun pandan, 1 kotak santan, sedikit garam dan 3 kotak air. Dah basuhkan beras, ketepikan. Okey. Dalam nasi lemak ni Mak Tir akan campurkan bahan-bahan tersebut. Sebelum tu mayanglah bawang merah 1 inci halia tu. Okey. Baik, bahan-bahan ni kita akan campurkan dalam nasi lemak nanti yang kita buat tu. Okey. Bawang merah, halia, daun pandan, santan dan garam. Itulah antara resipi-resipi yang Mak Tir letak dalam nasi lemak. Okey, dan ni daun pandan tu. Okey, dah siap. Potong. Okey, ni beras yang dah siapkan. Okey, lepas tu ambil santan lah. Okey, santan boleh guna je santan fresh ataupun santan kotak pun boleh lah kalau tak ada fresh kan.
Okey, lepas tu mula-mula masukkan halia, bawang, simpulan daun pandan tu ke dalam beras yang telah dibasuh. Lepas tu masukkan garam lah. Okey. Okey, baik. Lepas tu kita akan masukkan santan. Okey, kita guna santan kotak je. Potong okey, kita potong santan tu. Okey, masukkan terus je ke dalam beras tadi. Okey. Lepas tu air kita sukat dalam kotak yang sama ya. Okey, kita sukat dalam 3 kotak air. Sukat dalam sukatan santan kotak santan yang sama juga. Okey. Sebanyak 3 kotak air lah. Okey, mokti sukat melalui jari okey. Nampaknya sukatan tu tak capai lagi 1 inci jari tu. Okey, mokti tambahkan 3 maknanya 3 cawan air lah. Cawan pula kotak air. Okey, lepas tu kacau-kacau. Okey, sebatikan santan tu biar tercampur semualah kan. Okey, mokti suka guna jari. Okey, lebih kurang 1 inci. Lebih kurang macam ni lah. Okey, ni tips orang dulu-dulu tapi masih diamalkan sampai sekarang. Okey, lepas tu boleh panaskan lah di atas pre electric. Okey, jangan lupa hidupkan api pula. Hidupkan suis api pula. Okey, lepas tu tutup. Okey, biarkan renekkan ya. Biarkan sehingga masaklah. Okey, atas dapur elektrik ni senang kan, dia tak sama macam atas dapur gas. Gas tu kita nak kena tengok. Okey, nampaknya macam dah nak mendidih. Okey, kacau-kacau lah sikit nampak. Bau aroma halia, bawang dan santan tu memang sedapnya. Inilah dia hasil nasi lemak yang dah masak. Okey, ni panas lagi ni. Okey, nampak tak? Inilah hasilnya nasi lemak. Okey. Okey, lepas tu dah masak semua. Macam sambal dah buat. Nasi lemak dah masak. Okey. Kacang goreng, ikan bilis, telur, timun. Satukan sekali. Jeng. Macam inilah hasilnya. Okey, hiaslah. Okey, mengikut selera masing-masing. Okey, alhamdulillah nampaknya perkongsian nasi lemak by Mokti ni dah siap. Okey, Mokti harap bermanfaat untuk anda semua. Mana tahu ada yang nak tiru resipi Mokti ni, silakan. InsyaAllah anda boleh buat, Mokti yakin. Alhamdulillah, akhirnya siap juga perkongsian Mokti nasi lemak by Mokti ni untuk anda semua. Mokti harap ianya bermanfaat. Okey, moga perkongsian Mokti ni boleh anda ikut kalau nak mencuba. Okey, sampai di sini dulu. Salam sayang daripada Mokti. Jumpa di lain siaran dan video-video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.